Imam Malik pun membesar dengan seorang abang kandung, tua sikit pada Imam Malik. Satu hari ayah Imam Malik, iaitulah Anas ibn Malik, bukan sahabat Nabi, orang lain, panggil Imam Malik dan abang beliau, abang kepada Imam Malik, tanya satu soalan fiqh. Kemudian Imam Malik pun jawab, abang dia pun jawab. Akhta'tu wa asaba akhi, kata Imam Malik. Aku salah bagi jawapan dan kemudian abang aku jawab betul. Kemudian ayah Imam Malik kata, alhadkal hamamu an talabil ilm. Wahai Malik, hang duk kalut bela burung merpati tu yang ta'alim. Bila pak dia kata ta'alim kat dia, abang dia, ayah dia puji, Imam Malik kata, semenjak hari itu aku meninggalkan banyak urusan dunia dan aku tumpu untuk belajar. Dan ketika itu aku pergi belajar dengan Abdullah ibn Hurmuz, salah seorang daripada ulama besar yang ada di Madinah Al-Munawwarah, selama 7 tahun dengan Abdullah ibn Hurmuz. Tu salah seorang daripada ratusan guru Al-Imam Malik ibn Anas. Tuan-tuan bayang, di dalam kitab yang terkenal yang dikarang oleh Imam Malik, antara kitab hadis pertama yang dikarang di atas muka bumi Allah, namanya Al-Muwatta. Yang ketika dikarang itu, Al-Muwatta tidak boleh ditandingi, tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab hadis, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, tidak ada di bawah naungan langit sebuah kitab hadis yang lebih tinggi dan lebih sahih daripada Al-Muwatta, kata Imam Syafi'i. Waktu tu Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada. Kalau zaman hari ini, Sahih Muslim lah yang paling baik kitab hadis selepas Al-Quran. Dan yang ketiga, Quran, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari adalah yang terbaik selepas Al-Quran. Dan kitab yang ketiga ialah Sahih Muslim lah. Tapi zaman tu, antara kitab terawal dalam dunia Islam keseluruhannya yang menghimpunkan hadis-hadis, menghimpunkan fatwa ulama-ulama besar, menghimpunkan athar sahabat, menghimpunkan juga fatwa Imam Malik. Yang terbaik, maksudnya hadis-hadis yang terbaik adalah kitab Al-Muwatta lil Imam Malik yang dikarang oleh Imam Malik. Dalam kitab Muwatta saja Imam Malik meriwayatkan hadis daripada 131 guru. Ramai tuan, 131. Kita nak sebut 5 pun tak ada guru hari ni. Tapi masing-masing berlagak pandai untuk menyebutkan hukum itu dan hukum ini. Masing-masing berlagak alim untuk menghuraikan hadis itu dan hadis ini. Wal'iyadzubillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam kitab Muwatta saja Imam Malik berguru dengan 131 kitab Muwatta saja. Sebab tu kita dengar Imam Abu Hanifah berguru lebih daripada 400 orang guru. Imam Abu Hanifah 400 guru. Imam Malik dalam Muwatta saja 131 guru, dan setiap guru Imam Malik mesti alim dan mesti wara'. Kerana Imam Malik adalah seorang yang sangat tegas apabila nak berguru. Di Mekah ada seorang ketua ulama namanya Amr ibn Dinar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan bayang, di Mekah ketua ulamanya bernama Amr ibn Dinar, yang sama taraf ataupun sama level seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, guru Imam Malik. Ibnu Syihab Az-Zuhri ni guru Imam Malik. Di Mekah, Amr ibn Dinar, Imam Malik tidak mengambil hadis Amr ibn Dinar walaupun satu hadis pun tak ambil. Kerana satu peristiwa aja. Ini sudut keistimewaan Imam Malik, iaitu beliau sangat ketat dalam memilih guru. Sangat ketat. Siapa yang dia kata guru dia, maksudnya orang tu soleh ni memang tak perlu petikaikan dah, ilmu pun sangat tinggi. Kalau seseorang itu disebut guru Imam Malik, maksudnya dahsyat. Bukanlah bermaksud Amr ibn Dinar ni tak dahsyat. Amr ibn Dinar ni pun seorang yang mujtahid, sampai tahap mujtahid. Cuma
Bila orang tanya dia, wahai Imam Malik, lima lam tarwi min Amr ibn Dinar, kata Imam Malik, kenapa orang tanya dia, pasal apa tak riwayat daripada Amr ibn Dinar, Syaikhu Makkah Al-Mukarramah waktu tu, ketua ulama Mekah. Dia kata, ataituhu, aku pergi berjumpa dengan Amr ibn Dinar, akan tetapi aku mendapati ya'khudhuna anhu qa'imah, fawajadtuhu ya'khudhuna anhu qa'imah. Aku mendapati ketika aku tengok dia, orang menuntut hadis dan mengambil hadis daripada beliau dalam keadaan beliau berjalan dan orang lain sedang berdiri. Kita pun kata, apa masalah? Zaman hari ni kita kata, apa masalahnya? Baca hadis, kan? Imam Amr ibn Dinar berjalan sambil membacakan hadis, orang lain pakat berdiri tulis. Kemudian dia pun berjalan dan pergi. Imam Malik melihat pemandangan itu sahaja dan membuatkan Imam Malik terus balik ke Madinah dan tidak meriwayatkan satu pun hadis daripada Imam Amr ibn Dinar. Punyalah tegas Imam Malik ibn Anas, pengasas mazhab Malikiyah yang hari ini tersebar ke seluruh dunia Islam. Tuan-tuan, jadi Imam Malik ibn Anas ini dia tabi'in. Dia tabi'in, sahabat, tabi'in. Di kalangan tabi'in di Madinah, Imam Malik adalah nombor satu, tanpa khilaf. Yang ni tak boleh dipertikaikan. Imam Malik nombor satu. Ulama tabi'in nombor satu. Tidak ada yang menandingi beliau dari segi keilmuan dan juga kesolehan beliau. Wara' beliau nombor satu, Imam Malik bin Anas. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, imam-imam yang paling besar yang ada di Madinah, yang hidup di Madinah, yang pertama Rasulullah paling besar, yang kedua Zaid ibn Thabit, yang ketiga Sayyidatuna Aisyah. Aisyah adalah wanita di kalangan umat Nabi yang paling alim. Wanita yang paling alim kalangan umat Nabi Muhammad, Aisyah. Nombor satu. Kata Imam Az-Zahabi, mereka yang paling alim yang pernah mendiami Madinah, yang pertama Rasulullah, Zaid ibn Thabit, Aisyah, Abdullah ibn Umar, Sa'id ibn Musayyab, Ibn Shihab Az-Zuhri, Abdullah ibn Umar, tadi selepas Aisyah, Abdullah bin Umar, kemudian Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, dan yang ketujuhnya ialah Al-Imam Malik ibn Anas. Itu pendapat daripada Al-Imam Az-Zahabi lah, Al-Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Malik, lepas ayah dia panggil, tanya soalan, dia tak boleh jawab, abang dia boleh jawab, ayah dia puji abang dia pun tinggal, dia pun mengaji dengan seorang ulama besar. Bila Imam Malik pergi belajar, maksudnya ulama tu hebatlah. Selama 7 tahun, Abdullah bin Hurmus radhiyallahu anhu, 7 tahun. Dia pergi belajar 7 tahun. Ramai orang Madinah waktu tu pusat pengajian ilmu hadis. Ramai orang tumpu juga kepada Abdullah bin Hurmus. Dan bila Imam Malik nak pergi belajar, dia akan bubuh buah kurma yang banyak. Bila sampai di rumah tok guru dia, salah seorang daripada ratusan guru Imam Malik ni, Abdullah bin Hurmus yang Imam Malik ambil 7 tahun. Bila sampai di rumah guru dia pun bagi buah kurma dekat anak-anak Imam Abdullah ibn Hurmus. Bagi buah kurma seorang berapa biji. Kenapa dia bagi buah kurma tu? Dia kata, kalau insa'alakum ahadun anis syekh faqulu mashghul. Saya kalau ada siapa main nak tanya soalan, kata ayah sibuk. Dia upah dah siap-siap ni kat luar ni, 4-5 orang anak Imam Abdullah bin Hurmus. Yang ni orang panggil kecerdikan Imam Malik. Maksudnya dia nak, waktu tu dia nak talaqi. Siapa yang biasa mengaji talaqi kitab ni, kita kalau boleh, kalau seorang ulama besar tu, kalau boleh kita nak mengaji seorang saja. Waktu tu nak tuntut ilmu secara berdepan seorang. Sebab kita boleh tumpu untuk baca dengan dia dan sebagainya. Itu orang yang mengaji, dia faham perkataan saya ni. Dia kalau 100 orang belajar, nak tanya soalan apa? Kalau 30 orang, boleh tanya soalan lagi. Kalau 10 orang, boleh tanya banyak soalan. Kalau 3 orang, mengaji dengan seorang guru besar, boleh tanya puluhan soalan. Kalau seorang, boleh tanya ratusan soalan.
Maka Imam Malik dia pergi mengaji, dia seorang. Ini kecerdikan dia, no? Dia bila ulama besar macam Imam Abdullah bin Hurmuz ni, orang akan singgah mai kan, lepas 5 minit orang singgah mai, lepas setengah jam orang singgah mai tanya soalan, jadi ganggu. Maka Imam Malik pun upah anak-anak Imam Abdullah bin Hurmuz ni, dia bagi buah kurma seorang berapa biji. Dia kata, kalau orang buah kurma ni macam gula-gula lah hari ni, kalau orang nak mai je, hampa kata ayah sibuk. Memang sibuk pun, sibuk dengan Imam Malik. Itu dia tak tipu, memang sibuk kan. Jadi bila orang mai je, apa nama ni, anak-anak Imam Abdullah kata ayah sibuk kan, maka orang pun balik, no? Kemudian antara guru yang Imam Malik belajar juga ialah Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani, Al-Imam Zaid ibn Aslam dan juga Al-Imam Abu Zinad. Ini antara yang masyhur dan ramai lagi lah, nah, dan ramai lagi, nah. Jadi Imam Malik pun belajarlah dengan tok guru beliau yang ada di Madinah Al-Munawwarah.